Membaca Jabatan Ilmu. Buku dibaca, ilmu dijana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebatkan Putrajaya. Yang berusaha pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan. Yang berusaha Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad, pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pegawai-pegawai bahagian sumber dan teknologi pendidikan, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, semua warga KPM dan penonton sekalian. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam sesi resensi buku kegemaran anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya bersama-sama bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan. Sesi resensi buku hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Roslan bin Hussein, Timbalan Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berbahagia pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad, pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, seterusnya seluruh penonton sesi resensi buku pada kali ini. Pertamanya, saya merakamkan juga terima kasih kepada bahagian sumber teknologi pendidikan kerana telah memberi ruang dan peluang kepada saya pada pagi ini untuk membedah ataupun mengupas suatu buku yang saya sangat tertarik, dan saya fikir penonton-penonton juga mungkin nantinya apabila mendapati buku ini sesuatu yang sangat bermakna dalam konteks kita sebagai hamba Allah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dari surah Rum ayat 43, yang sebenarnya dalam kehidupan kita ini memang kita sering bergerak daripada suatu tempat ke suatu tempat, melancong sekarang ini istilahnya yang paling popular, dan kita melihat bergerak ke seluruh antara dunia untuk melihat kebesaran dan kejadian Tuhan di muka bumi ini. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, buku yang ditulis oleh seorang penulis muda yang bernama Mior Farid Ashradi, merupakan lulusan daripada Universiti Melaya ini, yang telah menulis bagaimana perjalanan beliau selama 2 minggu ke benua Eropah. Bagi saya satu cabaran yang sangat getirlah bagi orang-orang muda sekarang ini, kerana mereka ini masih baru keluar daripada universiti, menamatkan pengajian, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, tapi mempunyai semangat yang tinggi untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang ditegaskan dalam ayat surah Ar-Rum 43 tadi. Dan saya sangat tertarik kerana apa yang ditulis oleh Mio Farid Ashradi dalam 321 muka surat ini, sangat memberi kesan kepada diri saya, kerana saya mungkin salah seorang daripada mereka yang sentiasa ingin mencari, bergerak ke tempat-tempat untuk mendapat pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan. Dan yang paling memberi kesan kepada saya ialah
apa yang diceritakan oleh Mio Farid ini ialah bagaimana pengalaman-pengalaman itu sangat berguna kepada kita yang mungkin pada satu hari juga, kalau tidak sekarang, mungkin masa-masa depan akan menggunakan pengalaman Mio Ashradi ini untuk berjalan, bertebaran ke seluruh bumi. Ya. Saya boleh bahagikan pada 4 segmen utama yang ditulis oleh Mio Farid Ashradi ini dalam buku ni yang bertajuk Traveller, Mr. Traveller, Travelogue. Pertama ialah saya melihat dari segi kegigihan beliau dalam pengalaman sepanjang 14 hari ataupun 15 hari di Eropah ini, bermula daripada Sweden, ya, kemudian kembali balik semula ke Sweden, ya. Dan paling menariknya dia menggunakan satu perjalanan, iaitu menggunakan kereta api, ya, speed train, ya, di Eropah, ya. Kedua, saya juga melihat bagaimana segmen penulis berjaya memberi suatu naratif berkaitan dengan perjalanan sepanjang 2 minggu itu, melihat keadaan suasana masyarakat, ya, hubungan di antara penulis dengan masyarakat, dan paling menarik sekali ialah beliau memasukkan elemen-elemen introspeksi ataupun pengalaman di Eropah dengan pengalaman-pengalaman dia di tempat-tempat lain, di Asia, di Korea umpamanya, di India, ya, digabungkan. Gabungan ini menarik, yang akhirnya memelihatkan bagaimana penulis cuba membandingkan di antara dua benua ini, antara Eropah, di antara Asia, ya, kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan di antara dua benua ini. Segmen yang ketiga yang saya nampak ialah apa elemen-elemen yang diberi penekanan dalam buku ini. Itu saya lihat. Dan yang akhirnya segmen yang saya lihat ialah apakah intipati ataupun pengajaran utama yang menarik kita untuk meneruskan pembacaan hingga ke muka surat pertama hingga muka surat terakhir. Tadi saya menyebut berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini yang sentiasa bergerak, ya, dari satu tempat ke satu tempat, ya. Saya melihat apa yang ditulis oleh Mio ini, ya, merupakan satu usaha yang sangat baik. Selain beliau sendiri mendapat pengalaman, tetapi dia membekalkan kita dengan pengalaman, ya. Pengalaman-pengalaman beliau ini mungkin boleh dimanfaatkan oleh semua kelompok, semua kumpulan umur apabila mula kita menanamkan semangat, sifat dan juga minat untuk melancong. Travelogue ini tentulah berkaitan dengan melancong, kan? Dan semangat ini dijelmakan melalui surah Ar-Rum tadi, dan penulis juga banyak menulis berkait rapat dengan suasana ketika di Eropah itu dengan tuntutan Al-Quran. Ini yang saya rasa satu kekuatan ataupun kelebihan bagi seorang penulis muda ini, ya. Jadi semangat ini sangat penting lah, ya, dalam konteks kita yang mungkin mempunyai cita-cita satu hari nanti untuk membuat perjalanan ke mana-mana tempat. Dan saya rasa saya sendiri pun secara peribadi memang minatlah untuk berjalan untuk meneroka alam ini, ya, selagi umur dikandung badan dan kesihatan mengizinkannya. Baik, tadi saya sebut setelah segmen pertama berkaitan dengan kegigihan anak muda dalam mendapatkan perjalanan yang jauh tersebut, ya. Bagi saya ada 4 perkara yang diberi tumpuan di dalam tulisan beliau ini, ya. Yang pertama ialah bagaimana dia telah meletakkan niat dia terlebih awal, ya. Niat dia terlebih awal yang menjadi inspirasi utama dia dalam konteks travelogue itu, ya. Untuk mencari pengalaman,
untuk melihat bagaimana masyarakat di luar negara, ya, untuk melihat secara dengan lebih terus, ya, bagaimana dia boleh berkomunikasi dengan masyarakat luar, ya. Dan ini merupakan satu yang baik khususnya kepada anak-anak muda lah, kepada generasi baru ini, supaya dapat nantinya menggunakan pengalaman tersebut bagi tujuan untuk membina karakter dan juga membina dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yang saya lihat ialah aspek realiti penghidupan di luar negara, yang kadang-kadang kita terlalu obses mengenai suatu tempat itu, dan akhirnya bila kita berada di tempat itu, keadaan yang didapati berbeza. Ya. Saya bagi contoh macam catatan beliau ketika bertemu dengan sebuah komuniti di Vatican City, dekat Itali, ya. Dia melihat bagaimana kalau orang Islam dia suka pergi ke Mekah, tapi kalau orang bukan yang beragama Islam, yang Kristian tu, mereka menuju ke Vatican City. Dan dia melihat bagaimana pengalaman dia di Mekah itu dengan pengalaman Vatican City itu ada pro and cons-nya, ya. Dari aspek kebersihannya, dari aspek sistematiknya, ya. Ini merupakan satu benda yang baik, ya. Realiti-realiti itu ditemui dan dia bandingkan dengan yang berada di negara kita sendiri, Malaysia ini. Contohnya ketika di Korea, bagaimana masyarakat Korea, kemudian bagaimana masyarakat Malaysia. Ini saya rasa yang sangat menarik. Kemudian selain itu, cabaran-cabaran yang dia perolehi, yang ditempuh sepanjang perjalanan tersebut, terutamanya dari aspek komunikasi, bahasa, ya. Bahasa yang sangat sukar. Contohnya ketika dia di Perancis, ketika dia berbeza dengan ketika dia berada di Bulgaria ataupun berada di Romania, tak sama, ya. Jadi bagaimana dia mengubah suai, ya, apa kekuatan yang dia ada untuk dia menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Dan sudah tentulah yang paling pentingnya, saya yakin dan saya percaya, ialah bagaimana Mio ini telah berupaya mengurus dirinya dalam tempoh 2 minggu perjalanannya itu daripada Sweden, rantas Eropah, kembali semula ke Sweden. Tetapi dia mampu mengurus dirinya, solatnya tak tinggal, makanannya terurus, kan? Perhubungan dengan dunia luar dia masih intact, bersama dengan menggunakan teknologi maklumat seumpamanya. Dan bagaimana dia mengurus dirinya dengan orang yang sangat berbeza dengan watak dirinya sendiri. Ini satu kekuatan yang ada, yang tercetus dalam buku yang tulis ini, ya. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, panelis cuba memberikan gambaran mengenai apa yang sebenarnya berlaku, yang berada di luar negara itu, yang kadang-kadangnya lebih menyayat hati daripada apa yang kita rasakan. Contohnya semua orang nak pergi ke Paris, kan, untuk melihat bangunan Eiffel Tower tu, ya. Tapi ada tulisan beliau memaparkan bagaimana seorang yang mempunyai anggapan yang cukup tinggi tentang Eiffel Tower ini, tapi bila sampai saja di kawasan Paris itu, dia rasa sangat kecewa. Ini adalah seorang daripada Korea, kan, yang anggap tinggi lah, ya. Paris ini kehebat sebagainya, tapi bila sampai dengan suasana ataupun keadaan yang sangat tidak menyenangkan, dengan bau hancingnya apa semua, kan, maknanya jangkaan dia itu meleset daripada apa yang dia lihat. Dan di sini ditonjolkan oleh penulis, ya, apabila dia sendiri melihat keadaan tersebut, ini memberikan impact ataupun kesan kepada kita, supaya kadang-kadang kita terlalu
menyanjung tempat-tempat lain, tempat-tempat kita pun macam Putrajaya lah contohnya kan. Banyak tempat-tempat yang menarik kan. Tapi tak dapat digambarkan. Yang digambarkan hanya secantik pulau Korea tu. Apa nama pulau? Saya pun dah lupa lah. Pulau apa tu? Apa nama pulau? Nami Island. Nami Island. Saya ingat. Nami Island tu saya jauh. Kalau saya sendiri pernah ke sana, jauh. Putrajaya ni lebih baik daripada Nami Island. Tapi oleh kerana promotionnya tinggi kan, kerana kaedah penyampaiannya yang sangat baik, publicity-nya baik, sehingga kan Putrajaya yang macam-macam kemudahan kita ada ini, nampaknya kita tinggalkan, kita banyak pergi ke sana. Bukan tak boleh pergi, tapi maknanya begitulah. Jadi penulis berjaya mengukirkan dalam buku ini bagaimana tempat-tempat kita yang menarik juga lebih daripada standard yang dia temui. Baik, elemen ketiga yang saya nampak perlu diperhatikan bila kita menelusuri buku ini ialah bagaimana persediaan yang patut ada bagi sesiapa pun kalau dia nak berjalan, melancong ataupun pergi ke tempat-tempat yang special, yang ada yang dia nak pergi, dia mesti ada persediaan. Dan saya lihat bahawa penulis ini telah membuat persiapan yang sangat teliti. Contohnya kalau dia nak pergi ke satu tempat, ke Brussels, sebelum dia pergi Brussels, dia membuat homework, membuat kerja rumah dahulu, bagaimana sistem transformasi ke sana kan, bagaimana pertukaran penggunaan mata wang. Dan ini merupakan satu benda yang sangat berharga lah bagi kita semua, terutamanya saya sendirilah. Sebelum kita bergerak ke tempat tu, kita buat kerja rumah dulu ataupun homework tadi, memahami atau paling minimumnya mengetahui satu atau dua perkataan yang sesuai kita gunakan di tempat ataupun kepada masyarakat tersebut. Kan, kalau kita nak pergi Jepun contoh kan, sekurang-kurangnya kita tahu mengucapkan sayonara untuk berpisah kan, sumimasen, terima kasih. Jadi benda-benda itu ditekankan juga oleh penulis. Dibayangkan bagaimana dia membuat homework tersebut secara teliti, sangat teliti, termasuk dia dalam perjalanan, dalam dia menyebut, saya pun faham bila saya membaca buku ni dari segi kekangan keuangan, dia mengurus bagaimana tiket yang boleh digunakan dalam tempoh 2 minggu pada kos yang paling minimum. Ini satu benda yang menarik. Persediaan yang sangat teliti, yang secukupnya, supaya dia tidak terbabas dalam, terutamanya dalam perbelanjaan. Kita memang bila kita melawat ke tempat tu, kita nak berbelanja, tapi dia mengingatkan kita bahawa apa perkara-perkara penting yang diberi perhatian dalam perbelanjaan ketika kita melakukan travelog. Kemudian saya juga yakin faktor sokongan kepada penulis juga sangat mustahak, terutamanya daripada orang sekeliling dia. Orang yang nak berjalan ini, orang yang nak mengembara ini, dia mesti mendapat sokongan yang padu daripada orang yang di belakang dia kan. Termasuklah kalau nak pergi ke Mekah pun, dia mesti dapat sokongan daripada orang lain. Macam kita pergi Mekah tu 40 hari lebih kalau melalui package haji. Jadi sokongan ibu bapa daripada penulis, sokongan rakan-rakan dia, sokongan daripada sahabat-sahabat dia di luar, dan untuk makluman juga penulis juga seorang yang aktivis pelajar di universiti, di Universiti Melaya itu, sokongan daripada pihak pentadbiran akademik, dan dia kerana dia dah diberi peluang yang banyak kali untuk terlibat dalam pertukaran pelajar. So ini memberikan input yang sangat berharga pada sesiapa saja untuk memulakan perjalanan, untuk mengadakan travelog ini, sangat penting. Sokongan tu bukan hanya sekadar sokongan keuangan, tetapi juga sokongan
spiritual dan juga sokongan-sokongan yang boleh meningkatkan motivasi. Kerana dalam sepanjang 2 minggu ini, ya, banyak tribulasi ataupun cabaran-cabaran yang dilaluinya, ya. Ada kalanya nampak kelihatan dia turun sikit semangatnya, tetapi kemudian disuntik semula. Contohnya ketika dia berada di sebuah negara yang satu ketika kawan dia sama-sama menuntut di Universiti Melaya, ya. Jadi bila kawan dia menunggu di tempat tersebut, jadi ini menyebabkan dia rasa seronok lah, ya. Bila ada orang negeri yang tak pernah kita jumpa, yang tak pernah kita pergi, tiba-tiba ada kawan kita dekat sana. Jadi sudah tentulah dia akan meningkatkan semangat dan motivasi kita untuk meneruskan perjalanan, ya. Kemudian yang saya nampak saya sebutkan tadi, bagaimana penulis ini, ya, sentiasa berhubung dengan orang-orang yang berada di negeri-negeri yang dilaluinya, termasuklah di Romania, di Bulgaria, di Jerman, kemudian di Switzerland, ya. Rakan-rakan yang ada ni yang dia manfaat sepanjang semasa dia berada di Universiti Melaya itu, dia dihubungi. Maknanya dia ni seorang yang boleh boleh berhubung dengan orang lain. Ini satu kekuatan. Kalau kita macam nak pergi ke Jepun, ada kawan kita Jepun, kita berhubung dengan Jepun. Bantuan itu boleh diperoleh. Kalau kawan kita berada di Germany, kawan ada ini. Dan kawan saya lihat ini bukan hanya diperolehi ketika di universiti, tapi dia menggunakan dua media penting, iaitu pertama ialah Facebook, dan kedua ialah WhatsApp group. Ini kelebihan. Jadi tuan-tuan nak tahu, kena tengoklah, kena dapatkan buku ni. FB ni dia ada group yang dia boleh dia ikut, dan dia menjadikan rakan pula untuk membantu dia ketika dia berada di negara tersebut. Jadi kalau kita nak merantau, kalau kita nak bergerak membuat lawatan ataupun melancong ini, sebaiknya kita boleh memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan kita. Bukanlah berartinya kita nak dapatkan rakan sana kita boleh dapat free tidur tempat, tak. Tetapi dia banyak membantu dalam aspek-aspek yang lain, ya. Hotel tetap juga di kita sendiri, yang penulis sendiri yang kendali, tetapi dengan rakan-rakan, dengan bantuan rakan itu memudahkan dia pergi ke tempat-tempat yang dia ingini. Saya nampak berdasarkan tulisan dia, dalam 15 negara yang dia pergi itu, setiap negara itu dia pergi ke tempat-tempat penting. Ini juga memberikan notifikasi kepada kita supaya bila kita melawat suatu tempat itu, kita tempat yang kita dah set di mana kita nak pergi. So menjimatkan masa, tenaga dan sebagainya. Dan menarik juga ialah setiap kali dia singgah bagi negara-negara yang dawati itu, dia akan membeli dua perkara. Satu ialah magnet tu. Magnet tu, yang kedua ialah bendera. Jadi saya pun terfikir juga, rupanya saya sebelum ini banyak tempat yang saya pergi, saya tak beli bendera. Magnet tu adalah beli. Itu pun kadang-kadang tak beli. Tapi bila saya baca buku ni, baru saya lupa. Baru saya tahu. Ada sebab mengapa dia beli. Dia compose by koleksi. Dan menariknya pula, saya difahamkan penulis ini pergi ke sebuah sekolah di Putrajaya pada beberapa minggu yang lepas untuk mempromosi buku ini. Dan yang pentingnya dia dah memberikan satu gambaran luas kepada murid-murid, bahawa apa faedah kepada aktiviti-aktiviti sebegini, ya. Kemudian saya juga lihat bagaimana dia mempertahankan prinsip dia sebagai seorang Muslim. Ini satu kekuatan, ya. Contohnya, kalau tak silap saya, di sebuah negara, Hungary kalau tak silap saya, kalau tak silap saya lah, kita semua tengok buku tu balik, mana dia duduk di sebuah hotel, duduk satu bilik hotel, yang hotel itu sifatnya macam domestri lah. Domestri maknanya ada, kalau kita di Malaysia ni ada laki-laki je kan, tapi kalau dalam buku ni dia tulis, dia pun tak tahu, rupanya dormitory itu perempuan pun boleh duduk. Tapi dia nampaknya dicabar dengan keimanan dia itu, dia dapat menguruskan diri dengan baik.
Cuba bayangkan tuan duduk satu bilik, ya, dormitory mungkin ada katil yang besar, dibayangkan begitu, dia duduk di tingkat atas, atas katil, bawahnya pemudi-pemudi daripada bawa balik daripada majlis, dia punya majlis parti. Bayangkan, dia kata dengan bau araknya, dengan pakaiannya, tapi alhamdulillah dia dapat ngurus diri dengan baik. Kalau kita nak tahu, kita tengoklah buku tu. Saya fikir ini satu benda yang sangat baik. Dia solat kadang-kadang dalam, dia tidak pula mengatakan tak boleh ni, tak sempat nak solat, tak timbul pun sepanjang perjalanan dia. Dan saya lihat dia juga mendapat pembiayaan daripada seorang yang dia tidak kenali. Apabila dia ketika memulakan perjalanan tu, dia niat untuk menghabiskan bacaan Quran 30 juzuk, dan bila dia keluar, dia tulis dalam, penulisnya juga merupakan penulis yang menulis di berita harian, kalau silap saya, dalam ruangan yang khas tu, dia menulis dia nak khatam. Jadi diketahui, mungkin ditulis dalam FB dia tu. Jadi seorang perempuan ini dia orang Melayu, duduk di luar negara, telah menghadiahkan dia, saya rasa agak tinggi juga tu dia punya nilai dia, dan memohon supaya Mio ini dapat menghadiahkan bacaan Quran yang 30 juzuk itu kepada arwah keluarga dia. Jadi saya fikir selain daripada dia dapat pengalaman berjalan jauh, aspek-aspek agama dia pertahankan, dia nak menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada alasan dalam konteks untuk menyelesaikan fardu ain ini kepada orang, walau di mana kita berada sekalipun. Ini satu kekuatan yang boleh kita kongsi bersama. Dan yang terakhir yang saya lihat dalam segmen ini, elemen penting ini ialah ketahanan lah, resilient lah, kalau dalam bahasa perniagaannya dipanggil resilient. Kerana orang kita ni, penjawat awam ni mungkin tak resilient sangat berbanding dengan orang-orang yang di swasta, kerana kita setiap bulan kita ada pendapatan. Tapi orang yang di swasta ni dia bergantung kepada usaha dia. Kalau banyak-banyak lah, kalau sikit-sikit lah, bergantung pada nilai dia. Tapi dalam konteks ini, ketahanan yang ditunjukkan oleh penulis Mio ini, sangat luar biasa. Terutamanya bila dia mengurus dirinya sendiri, khususnya untuk memastikan perbelanjaan perjalanan dia itu, dia dapat kawal, utamanya tiket. Sebab tiket selama 2 minggu itu, dan untuk satu train yang sama, kalau dia terlepas, terbabas, dia terpaksa berbelanja lebih. Hanya sekali, kalau tak silap saya, dia terlepas kereta api, dan dia terpaksa tunggu kereta api berikutnya, dia kena tambah sedikit. Tetapi yang lainnya tu, alhamdulillah, beliau dapat menguruskan dengan baik. Jadi tahan sungguh dengan cuaca sejuknya itu, fizikal punya resilient lah, ketahanannya. Tetapi yang ketahanan yang paling penting sekali ialah ketahanan dia berdepan dengan satu budaya yang berbeza di antara Asia dengan Eropah. Segmen keempat yang terakhir ini saya boleh tarik ialah berkaitan dengan apakah yang kita boleh peroleh daripada penulisan Mio Farid Ashradi dalam buku Travelogue ni, Mr. Traveller ini, Yang pertama saya fikir ialah kesungguhan dia, kesungguhan diri dia untuk memastikan apa yang dihasratkan tercapai. Ini penting. Siapa saja pun dalam hidup dalam dunia ini, kalau dia tidak ada kesungguhan, yang kita terjemahkan dalam istilah niat tadi, dia tidak akan dapat laksanakan dengan baik, dengan jayanya. Berbeza dengan Mio Farid Ashradi ini, seorang anak muda yang sangat bersungguh-sungguh dalam apa yang dia nak lakukan, dan juga keyakinan diri dia terhadap apa yang dia ingin dapatkan sepanjang tempoh perjalanan tersebut. Dua perkara ini sangat penting, kesungguhan dan keyakinan diri, sebagai sumber utama yang membolehkan dia terus dalam usaha yang dilakukan. Dan yang kedua ialah tawakal. Tawakal itu ialah
bagaimana segala usaha yang dibuatnya itu penuh dengan homeworknya, penuh dengan persiapannya, tetapi dia terus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku, dia rancang dan dia bertawakal kepada Tuhan. Dan alhamdulillah, berdasarkan saya boleh menyebut bahawa 90% dari apa yang dirancangkan itu dapat dilaksanakan. Ya. Dan yang kedua yang saya rasa terkesan daripada apa yang ditulis beliau ialah beliau mempertahankan jati dirinya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang anak Melayu, sebagai seorang yang mempunyai fikrah yang baik, ya, bila berhubung dengan orang lain, dan ini merupakan satu kekuatan yang ada pada penulis, ya. Dan akhirnya saya menyerulah kepada semua penonton-penonton sekalian, dapatkan buku ini, kita lihat secara dengan lebih terperinci untuk kita boleh menggunakan pengalaman ini dalam menyusun atur gerak kerja kita. Saya fikir bukan untuk travelog saja, ya. Apa bentuk pun, ya, kita boleh susun dengan baik, dan akhirnya kita boleh membuat suatu yang berfaedah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat dan negara kita, ya. Sebab itulah firman Tuhan tadi yang bermaksud berpergianlah di muka bumi ini, lalu lihatlah, ya, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Banyak tempat yang dia pergi, kita pergilah ke mana, ya. Kalau cuti itu pergilah, sama ada dalam atau luar negara, boleh lihat kebesaran Allah. Bila kita melihat kebesaran Allah, kita boleh menjadikannya sebagai ukuran daripada diri kita, di mana peranan kita, apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita pertahankan, untuk memastikan bahawa kita ini benar-benar dapat mengurus diri kita dalam sebarang bentuk ujian, sebarang bentuk cabaran, dan akhirnya, ya, dapat memastikan kita menjadi manusia ataupun insan terbaik, insan yang dipilih oleh Allah SWT dengan segala keindahan, segala keseronokan, segala segala bentuk yang Allah anugerahkan kepada kita di seluruh dunia ini dapat kita rasai sebelum kita menutup mata. Saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini mengenai sebuah buku Mr. Travelog, ya. Mr. Traveler ini, ya, yang ditulis oleh Encik Mio ini, ya, sangat memberi kesan kepada saya, dan mudah-mudahan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana jika membacanya nanti, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Haji Roslan bin Hussein, Timbalan Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, atas sesi resensi buku kegemaran yang telah disampaikan sebentar tadi berjudul Travelog Mr. Traveler. Terima kasih juga kepada semua yang bersama-sama mengikuti sesi resensi buku pada kali ini. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian daripada saya, Muhammad Faizal bin Omar dari SSTP Putrajaya.